introduction tentang tools yang saya akan demo lah sekejap lagi, yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan presentation yang baik dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip design tadi. Okay, so basically bila kita guna Canva nanti, kita boleh sama ada kita nak create presentation kita from scratch, maksudnya from zero lah, macam kalau kita guna PowerPoint juga, without using any template, ataupun kita boleh choose from various template. And I would say that Canva has a very good professionally look template. There's various template that we can choose from. Kemudian kita boleh edit. Yeah, we can edit the template. We can edit the elements from the template. Yang penting adalah the sharing ataupun macam mana kita nak share ataupun nak present kita punya slide. Ya, Canva ni dia kita boleh share dalam pelbagai platform. Dan yang paling menarik, yang ni agak baru, sebelum ni saya guna Canva, belum ada lagi features ni. Terbaru, Canva, bila kita dah design ni, kita boleh download kepada format PowerPoint. And it's not in the form of graphic, tapi kalau kita ada teks lah dia. So kalau teks tu, kita boleh edit lagi teks tu. Ya, bila kita dah download ke bentuk PowerPoint, kita boleh edit teks, kita nak tukar gambar dan sebagainya pun boleh. And that's one of the thing yang saya rasa ramai orang akan berminat lah dengan Canva ni. Dan yang kedua ialah kita boleh buat online sharing. Macam sekarang ni, yang saya buat ni adalah viewing saja. Dan satu lagi, Canva pun sekarang dia dah ada Canva Live. Maksudnya bila you buat presentation ataupun buat online class secara live, kita boleh collect ataupun minta pelajar ke ataupun participants untuk post soalan dalam tools tu. Okay, so that's one of the thing lah. Dan satu lagi, mungkin kalau saya boleh tunjukkan, kita boleh pre-record. Kita boleh pre-record video dalam Canva. So I think ini sangat menarik kepada pensyarah-pensyarah terutamanya kalau kita nak buat course content. Mungkin kalau saya boleh tunjuk contoh. So you tengok yang ini adalah pre-recorded. Ini adalah pre-recorded, maksudnya saya dah hasilkan design tu dalam Canva. Kemudian saya buat pre-recorded. Dan pre-recorded ni saya boleh share pada bila-bila masa. Assalamualaikum and a very good day to everyone. First of all, I would like to welcome all of you to University Utara Malaysia. Thank you for choosing UUM and congratulations for continuing your postgraduate studies at UUM. We are very happy to have you as part of UUM families. I will first introduce you to UUM. For your information, UUM is consisted of 3 academic colleges. UUM College of Arts and Sciences, or UUM CAS, UUM College of Law, Government and International Studies, or UUM Colgis. Okay, so itu contoh lah, just nak tunjuk contoh saja. Actually yang ni pun agak baru pada Canva. Sebelum ni tak ada lagi. So I'm very excited to know that Canva boleh buat yang ini. So lepas ni memang saya pun plan nak buat pre-recorded materials lah untuk kelas kan. So that boleh supplement kita punya online classes tu. Okay. Okay. So bila kita buka Canva, canva.com, sekiranya this is your first time, okay, kalau baru pertama kali belum ada Canva account, kita boleh sign up. You boleh sign up di atas ni, sebelah kanan. You can sign up menggunakan Google ataupun guna Facebook ataupun any email that you have. Okay, you boleh sign up. Okay, ataupun kalau dah ada, kalau you ada Google account, just klik kat sini, sign up with Google. So dia direct je, cepat saja. Okay? Ataupun kalau dah ada nanti, you boleh login terus. Login menggunakan Google account ataupun email account yang kita daftar lah. Okay. So untuk saya, sebenarnya saya ada beberapa account Canva ni. Yang saya guna hari ni adalah free version. Saya guna free version. So maksudnya Canva ni kalau kita tengok dia ada free version dan juga premium version. So kalau kita tengok dekat sini, okay, ini adalah interface utama, laman utama Canva. So ada pricing dekat sini, kalau kita tengok ada free dan pro.
Okay. Okay, free ni untuk kita individual, pada saya sudah mencukupi ya untuk menggunakan free. But from time to time, if you think that oh this is very good and you want to get more, ya contohnya kalau pro you akan dapat lebih banyak stock images dan ada beberapa features yang dia boleh unlock. Okay, then you can go for pro later. But as a starting, I would recommend just use the free version. Okay. In fact, dengan free version pun you dah boleh buat macam-macam. Macam yang saya tunjuk tadi tu, semua kita dah boleh buat. Okay. Okay, so anytime bila you rasa macam you lost, you just click home ataupun ada logo Canva ni, ya. Yeah? That will bring you back to the main page of Canva. Okay, so this is the main page of Canva. Kalau you tengok di sini, okay, di atas ni ada template, ada features. Nah, yang ni nanti you boleh baca sendirilah, explore sendiri. Okay, saya cuma nak bagi the tips and tricks lah supaya bila you explore nanti lebih mudah dan lebih cepat. Okay, ini adalah jenis-jenis produk ataupun design yang kita boleh hasilkan menggunakan Canva. Okay, tak semestinya presentation sahaja. Kita boleh buat video, logo, infografik, poster, Instagram post. So siapa yang banyak guna IG, you boleh create Instagram post, social media, you nak buat animated social media post pun semua boleh. Okay, but for today's workshop, saya hanya akan fokus kepada presentation, sebab kalau tak nanti terlalu banyak lah. So hari ini saya hanya akan fokus kepada presentation. Okay. And then dekat sini adalah all your design. All your design meanings that semua yang you dah hasilkan. Okay, contoh macam ni, saya punya design yang tadi tu. Okay, so ada dalam ni. Okay, ini macam kita punya storage lah. Folder kita. Go back to home. Okay, now kita nak buat presentation kan? Okay, so bila kita nak buat presentation, we click here. Okay, presentation. Okay, so bila kita klik presentation, okay, kita akan dapat ini adalah kita punya main presentation punya interface. Okay, dan di atas ini adalah kita punya menu bar, menu bar. Okay, yang di sebelah kiri ni adalah sidebar, yang ni kita panggil sidebar ya. Okay, dan di sebelah kanan yang kosong ini adalah canvas, ya, kita punya canvas. Okay, yang mana kita nak, ataupun page lah, canvas ataupun page. Okay, dan untuk di sebelah kiri sekali, ada lagi button-button. Kalau you tengok ada templates, uploads, photos, elements, text dan sebagainya. Okay, so now kita nak create presentation. You boleh buat from scratch. Okay, nak letak background, warna hitam. Okay, you boleh ambil di situ, di sini ni, atas ni. Kemudian nak masukkan teks, boleh tekan teks dekat tepi ni. Okay, ada pilihan pula untuk teks, ya. Pelbagai jenis teks yang kita boleh pilih. So contoh kita nak add heading, so kita akan masukkan di sini dan kita masukkan tajuk kita. Contohnya lah kan, wow your presentation. But this is like from scratch. So macam banyak benda you nak kena fikir. Dari segi design dia, layout dia, theme colours dia dan sebagainya. Okay, so satu cara adalah kita boleh menggunakan template. Okay, so katakanlah saya nak buat menggunakan template. Okay, so I can either delete this one, okay, ataupun create new page pun boleh. Okay, tapi saya delete dulu. Okay, and then patah balik kepada template tadi. Di sini ada button template. Okay. Dan di sidebar kita akan ada banyak template yang kita boleh pilih. Okay, sebagai contoh, this is the recently used. Recently used ni yang saya gunakan sebelum ni. Ada simple presentation, education presentation, events and special interest. So dia dah groupkan, ya, templates tu mengikut kategori, ya, marketing presentation and so on. So katakanlah saya nak menggunakan template daripada marketing presentation. Okay, ini yang saya guna untuk saya hasilkan slide saya tadi, so that you can see the relation and how I do the editing. Okay, so kalau kita
letak kita punya cursor di, kita boleh nampak dia moving lah ya, ataupun kalau kita nak tengok penuh, you just click there. Klik, bila klik dia akan preview ya ke semua design yang ada dalam template ini. So yang ini dia ada 25 pages. Kita boleh apply all 25 pages ataupun kita boleh apply satu-satu. Okay, kalau kita apply all 25 pages, okay, saya tunjuk dia akan automatically tarik ke canvas kita dan kita akan dapat 25 pages ke bawah. Ya. Ni. Ke bawah ni siap dah semua. 25 pages. Ataupun kita nak buat satu-satu pun boleh. Ya, selalunya saya buat satu-satu lah sebab kadang kita tak pasti design mana yang kita nak gunakan. Okay. So, at any time, kalau you rasa you ada buat tersilap ke, tersalah tekan ke, you can ambil button ni, undo. Ataupun command Z atau control Z. Ya. Okay, tekan undo. So, dia akan patah balik kepada yang asal. Okay. Alright. So, katakanlah ini adalah page yang pertama saya. So, saya nak buat the first page. So, saya ambil yang ni. Saya klik saja. So, bila klik, dia akan apply terus dekat canvas. Dia akan apply dekat canvas. Ya. Okay, so bila dia dah apply dekat canvas, this is the time untuk kita buat editing. So, katakanlah ini adalah page pertama kita tadi. Okay, so this will be the main page ataupun the cover page, the title page. Ya. So, macam mana cara nak edit? Kita klik saja dekat elemen yang kita nak edit tu. So, contohnya kalau kita nak edit text. Okay, kita klik dekat text. Okay. Okay, contoh kat sini saya nak tukar kepada tajuk saya kan. Yang tadi tu, wow, your presentation design. Okay, using Canva. Okay. Lepas tu kalau ada elemen yang kita tak nak, contoh kata dekat atas ni kan ada Walton School ni, saya tak nak elemen ni. So saya just klik dekat situ dan saya delete. Okay. Ataupun saya nak tambah elemen baru. Contoh kalau you masih boleh recall saya punya slide tadi, wow saya tu macam teks dia lain sikit kan. Okay. So yang itu sebenarnya saya tambah elemen teks yang lain. So saya pergi dekat elemen ya, sebelah kiri sekali. Dekat template tadi ada template, upload, foto kan. Klik dekat teks. Okay. Yang wow, saya punya tulisan wow tu sebenarnya saya guna. Dekat dalam teks pun ada template lagi. Template untuk teks. Okay. So saya guna yang glow ni. So saya ambil glow ni. So dia akan pergi dekat sini. Dia akan automatic tau. Dia akan transfer masuk dalam kita punya canvas. Then saya edit je lah yang ni. Instead of glow, saya tukar kepada wow. Okay. Dan macam mana cara saya nak susun? Kita boleh drag and drop lah. Ya, kita panggil istilah dia drag and drop. Tekan, tarik macam tu. Okay. So saya patah balik dekat sini. Wow ni saya delete. Okay. Sebab saya nak gantikan dengan yang ini. So, yang ni saya nak letak dekat atas ni. Lepas tu kalau saya nak resize dia. Okay. Dekat atas ni. Ini adalah toolbar. Okay. Dekat atas ni kita panggil toolbar. Toolbar untuk kalau teks. Toolbar untuk teks lah. Ya, kalau gambar dia akan keluar toolbar untuk gambar. Okay, so katalah saya klik dekat teks, dia akan ada toolbar dekat atas ni. So saya nak reduce size daripada 339 kepada mungkin 104 saja. Okay, 104 terlalu kecil. So saya up lagi 144 macam tu. Okay, dan yang ni kita boleh adjust kiri kanan ni. Okay, and then you boleh susun. Okay, yang ni very simple lah. Yang ni macam kita buat editing text yang biasa. Okay, cuma sekarang saya nak tunjukkan beberapa contoh the tips and the tricks lah ya. Okay, so kalau saya nak tukar font, katakanlah saya tak nak guna font yang ini. Okay, klik dekat elemen tu, dekat text element. Okay, and then pergi dekat toolbar. Dekat toolbar ni ada senarai font. Okay, so kita pilihlah font yang kita nak gunakan. So katakanlah saya nak guna Telegraph Bold. So saya pilih. Okay, and then saya adjust balik dekat saya punya elemen. Okay. Yang ni saya just nak tunjuk contoh berdasarkan saya punya slide supaya you all boleh relate macam mana saya buat editing ya. Okay. And then Canva. Kalau perasan tadi dekat saya punya design, saya tak guna Canva as a text Canva macam ni kan. Tapi ada gambar. Ada logo Canva. Okay.
Yang itu kita nak masukkan elemen gambar. Okey, kat mana cara dia adalah kita boleh, gambar ni dia boleh datang daripada foto. Okey, foto ataupun elemen. Ya, kalau elemen dia macam ada ikon tau. Kita boleh search ikon Canva. Kalau ada, adalah saya tunjuk. Okey, tapi yang ini semua adalah elemen pro. Okey, kalau dia tulis pro dekat sini, yang tu you all jangan ambil lah. Sebab itu untuk pro. Nanti bila you nak download ke apa ke, you nak kena bayar. Okey, so sekarang kita akan cari yang free. Okey, katakanlah ikon Canva ni tak ada. Tapi you ada gambar ikon tu yang mana you download daripada internet. So macam mana cara you nak upload ke dalam Canva? Okey, so cara nak upload ke dalam Canva adalah dekat tepi ni tadi, dekat side panel tadi, ada upload. So upload adalah untuk kita upload image ataupun video ke dalam Canva, ke dalam kita punya storage Canva, supaya kita boleh apply dalam kita punya design. Okay, so yang ni macam kita upload daripada komputer kita lah. Contoh macam ni kan, gambar ni, gambar-gambar ni semua saya upload. Saya ambil daripada internet dan saya upload. Barulah dia akan masuk dalam ni dan saya boleh pilih. So cara dia, just click upload an image or video and then you carilah dari mana. Kalau daripada device, just click device, so dia akan pergi kepada kita punya komputer dan you carilah folder mana gambar itu berada. Okay, and then you upload. Contoh macam ni, ada gambar Canva ni dalam folder ni, so saya klik dan open. So bila open, dia akan upload. Okay, tapi gambar ni saya dah upload. So bila upload, dia akan muncul dalam folder upload. Dia dah ada dalam folder upload. So bila dia dah ada dalam folder upload, kita boleh pilih dan tarik ataupun klik, dia akan pergi kepada Canva. Di sini kita kena buat editing sikit. So mungkin you nak delete yang ini, and then you nak adjust tulisan, tarik dia, okay, tukar size dan sebagainya. Okay, di sini saya boleh tukar size. Proses yang sama macam tadi. Okay, proses yang sama. Okay, and then tarik di sini. Okay, susunanlah. Okay, Canva ni kita nak letak di sini. What happen sekiranya gambar tu duduk di atas? Dia berada di atas kan? So dia akan tindan lah elemen yang di belakang tu. So yang ini kita boleh bermain dengan position. So dekat atas tadi, tengok balik dekat toolbar ni, dia ada position. So kalau gambar ni kita nak kena positionkan dia ke belakang. So kita hantar dia backward. So bila backward, dia akan duduk di belakang teks. Okay, so seterusnya, apa lagi elemen di sini? Yang ini tadi kan, yang ini contoh macam logo lah. Ini penggunaan logo. Okay, ini penggunaan logo. So selalu kita ada macam nak letak logo UUM ke apa kan. Kita delete yang ni dulu. So katakanlah kita dah upload logo. So kita tak mau guna yang ni, kita guna logo yang transparent. So bila transparent, dia akan blend dengan dia punya background. Ini adalah contoh placeholder. Placeholder, tadi saya kata placeholder kan. Yang ni dia placeholder tapi dalam bentuk font. Okay, dekat mana kita nak cari placeholder? Katalah kita tak nak guna yang font ni, kita nak guna yang lain. Okay, pergi dekat element. Lepas tu you boleh, kalau you browse ke bawah, ada frames ni. Ada frames. Nampak tak? Frames, dia ada kosong kat belakang tu. Okay, itu adalah placeholder yang saya masukkan tadi. Ni, yang ada komputer ni, ada telefon. So kalau you pilih yang ni, klik saja, dia akan masuk automatik ke dalam ni. Ini adalah placeholder. Okay, so katalah you nak letak gambar ke dalam placeholder tadi. Okay, you just pilih gambar mana. Okay, make sure you ambil yang free Dia ada banyak yang free. Okay. Tapi placeholder ni, dia macam tak automatik masuk. You kena tarik dia sikit, adjust dia. Macam main-main dengan dia, bagi dia masuk ke dalam placeholder tu. Kan? Okay, so bila dia dah masuk dalam placeholder, so saya nak adjust sikit yang ni. Okay, so saya nak buang yang gambar phone ni. Instead of guna phone, saya nak guna yang komputer ni. Okay. So kat sini, katalah saya letak dia dekat sini.
Lepas tu kalau kita nak buat cropping sikit terhadap gambar tu pun boleh Contohlah gambar ni kan macam terkerat kan kepala dia sikit. So kita crop. Okay. So you boleh drag dia, adjust dia turun bawah sikit supaya dia masuk fit cantik dalam placeholder. Okay, and then done. Okay. So kalau ada apa elemen lagi yang you tak mau boleh delete. Okay. Yang selainnya tu kena adjust lah. Yang ni biasalah kan bila kita main dengan elements ni. Nak kena resize, nak kena positionkan dia. Okay, so kat sini pun sama lah. Katalah you nak letak nama you dekat sini. Buatlah editing sikit, tukar kepada nama kita ke. Dan sebagainya. Okay, macam mana kita nak tambah page yang kedua? Okay, untuk tambah page yang kedua, very simple. Ada kat bawah ni, add page. Ataupun, boleh guna button kat atas ni, yang ada simbol tambah ni. Ada plus sign, add page. Ataupun nak duplicate page ni. Boleh juga. Ni ada duplicate. Ataupun sebelah ni dia ada notes. Kalau you nak letak presenter notes pun boleh lah. Mungkin you punya apa text ke apa, narration you ke apa ke, boleh letak kat sini. So yang panjang tu jangan letak dekat slide, boleh letak dekat notes untuk membantu kita punya presentation. Okay, add page. Okay, katakan saya nak add page. So add page, page yang kedua pun kita nak guna template juga. Okay, kalau tak nak guna template macam tadilah you akan buat from scratch. Okay, so macam mana cara nak add balik pada template kita? Pergi dekat template. Okay. So ada lagi 25 tadi kan? Tadi kita baru apply satu. Yang main page tu. Okay, katakanlah saya nak ambil yang... Okay, yang ni. Okay, so yang ni. Saya klik, dia akan masuk sini. So kalau ingat tadi dekat sini saya ada tajuk saya tukar kepada basic design principle. Okay. Kemudian ada elemen yang saya tak nak. Yang ni saya delete. Katakan. Okay. So sekarang kita nak edit sebelah sini ni. Katalah yang ni kita punya point utama 1, point kedua, point ketiga, keempat, kelima. So okey lah yang ni kan. Ataupun you tak nak guna ni elemen yang disediakan. So kita boleh delete ni. So cara dia ambil kat sini. Text. Saya ambil text biasa saja. Add a heading. So saya letak C saja. Lepas tu C ni. Okay. Untuk permulaan kan dia rasa macam tedious sikit lah. Nak buat satu-satu kan. But it's worth the effort. Pada saya lah. Hasil dia worth the effort. Okay. So color ni putih tak sesuai. Saya tukar kepada hitam. Okay. So saya dapat C. Okay. So yang seterusnya untuk ASPR saya copy je yang ni. Okay. Macam mana cara nak copy. You klik dekat C ni. And then dekat atas ni, okay, ada dot ni kan, ada 3 titik ni. Okay, yang ni more. Kalau you tak nampak lagi toolbars, you klik dekat sini, dia akan buka lagi toolbars yang lain. So dekat sini, you boleh duplicate. Nampak? Ada button plus ni. Duplicate. So bila duplicate, dia akan buat copy. Ataupun kalau you nak guna shortcut, macam saya suka guna keyboard. So saya akan tekan command C, command V. Copy and paste lah. Ataupun kalau you guna Windows, Control C, Control V. Okay, sama saja. Okay, so yang ini saya letak dekat sini pula. Yang ni saya tukar kepada A pula. Dan seterusnya lah. Okay, so saya akan dapat Casper. Okay, kalau you tengok dekat sini tak cukup kan? Dia ada C-A-S-P-E je. R tak cukup. Macam mana nak tambah R? Senang je. You copy yang ni. Ni. Dan macam nak buat selection, tekan shift. So you klik, tekan shift dan you klik yang ni. Dan klik satu lagi. So dia akan combine. Okay, and then kita ambil duplicate. Duplicate. Okay, so you akan dapat duplicate tu. Jangan buang lagi. You just drag and tarik dia ke bawah. Okay, so akan dapat tambahan satu lagi point. Okay, so kalau tadi tak cukup kan, C-A-S, sekarang dah cukup dah, C-A-S-P-E-R. Okay, dan teks ni kalau you rasa terlalu kecil, boleh perbesar, macam tadi saya dah tunjuk. Font toolbar dekat atas ni, boleh tukar size dia. Okay, so katalah ini C, saya tukar dulu lah, C, kita tukar kepada Casper, macam tu, ya.
Okay, so yang ni dah siap. So katakanlah kita nak adjust ni secara keseluruhan. Kalau you tengok kan macam tak balance kan. C-A-S-P-E-R, nanti R ni macam duduk bawah sangat. So macam mana cara you nak tolak dia ke atas tapi secara serentak. Okay. Satu cara dengan menggunakan shift tadi. You tekan shift. Okay, tekan shift. Pilih kan satu-satu. Which is lambat lah juga. Ataupun you gunakan cursor. You drag macam ni. You tekan. And then you select. Okay, nampak tak? Dia akan pilih ke semuanya. Okay, bila dia pilih ke semua, actually you boleh tolak ke semua, naik ke atas. Okay, so ini contoh design untuk yang ada repetition macam tadi tu. You nak duplicate dia. Okay, yang ini kita menggunakan simbol. So katalah yang ini kita menggunakan shape. Kalau you tak nak shape yang ini, you boleh ambil elemen. Okay, elemen kat sini ada banyak shape lagi. You nak kotak ke, you nak diamond ke. Okay, so you boleh apply pelbagai shape. So dia ada banyak lah yang kita boleh apply. Okay, yang ini ikut kesesuaian lah. Yang ni you all decide lah shape apa yang nak guna, design macam mana nak guna, yang tu terpulang. Tapi yang penting kena konsisten. So just imagine kalau diamond, semua diamond lah. Kalau kotak tu tadi, semua kotak lah. Okay. Alright. So itu untuk pilih shape. Okay, satu lagi kadang-kadang kita nak guna icon. Okay. Biasa tak tengok icon kan macam Facebook ke apa kan. Okay, icon So cara dia, kita boleh pergi dekat element. And then kalau nak mudah, kita search icon. Ada banyak icon. Dan dia ada yang free dan berbayar. Okay, so kita pilih yang free lah. Yang free pun ada banyak insyaAllah. Cukup lah. Okay, so katalah you nak guna katalah ini dah benda yang lain kat sini memang tak konsisten dah lah. Tapi sebab saya nak tunjukkan penggunaan dia. Okay, so instead of guna shape tu, kita nak guna icon. So katakanlah you nak ambil icon WhatsApp ni. You just klik, dia akan masuk ke sini. You adjust, resize dia. You letaklah dekat sini. Okay. Ataupun kata yang ini adalah Facebook. So you ambil Facebook ni. Letak di sini. Okay, konsep alignment. Alignment ni, katalah yang ni tiba-tiba dia duduk sini dah. Kan, Casper ni tak align dengan yang lain ni. Macam mana you nak bagi dia align, nak bagi dia sama. You tarik dia, nanti dia akan keluar line-line warna pink tu untuk bagi tahu you punya alignment. Okay. So macam ni dia akan align left lah sama dengan yang lain. Okay, kalau free picture macam tadi kita letak gambar dalam photo placement kan. Okay, kalau gambar yang free macam ni lah contoh kalau foto ni tadi. Kalau you letak, you ambil saja, dia akan, dia tak ada photo placement, dia macam tu lah. Dia gambar yang asal lah. So you nak kena adjust dia, size dia. You boleh crop. Kalau ni kata you nak crop, klik kat situ and then dekat atas ni, dekat toolbar ada crop. Lepas tu you boleh buang. Kata atas ni terlalu banyak ke, bawah ni ke. Yang ni konsep crop yang biasa. Boleh. And then done. Okay, boleh juga yang ni. Okay, tapi itulah dia bila tak ada, kalau katalah you ada 2-3 gambar yang berbeza. So gambar yang ni kan, yang ni size dia besar pula. So you masalah sikit lah kalau you nak adjust, nak bagi sama. Kalau you nak susun dia next to next kan. Nak bagi sama size dengan yang tadi tu, dia macam susah sikit nak dapat. Sebab dia punya dimension gambar ini, asalnya dah tak sama. Kecuali you nak kena susun dia, lepas tu nak kena crop, potong kiri kanan. So it's a bit tedious. Okay, so contoh photo placement tadi, saya ulang sekali lagi. Dekat elemen, you boleh ambil frame. Okay, so katalah saya nak ambil frame yang ni. Yang ada, ni kan tepi-tepi dia ni sikit. Okay. Saya adjust ni. Okay. Saya duplicate siap-siap 2 sebab saya nak sama size. Katakanlah saya duplicate siap-siap 2. Okay.
Okay. So saya dah dapat 2 yang sama saiz. Sudah tak payah risau tentang nak resize lagi. Okay. Kemudian you just ambil gambar ni, tarik masuk dalam tu. Ambil gambar ni, tarik masuk dalam. Okay, so you dapat gambar yang dia menggunakan photo placement yang sama, saiz yang sama, cuma dia masukkan dalam tu. So dari segi border dia samalah, tak adalah nampak ketidakseragaman tu. So itu penggunaan photo placement. Background, okay, background, macam nak tukar background? Okay, kalau macam ni kan background, kalau sekarang kuning, you nak tukar, you just klik dekat atas ni, ada background color. So dia akan keluar color palette kat sini. So katalah you nak ambil hijau, so dia akan turn. Ataupun you nak guna gambar sebagai background, boleh juga. Pergi kat background, okay, dekat tepi ni, dekat sidebar tadi yang tepi sekali, kiri sekali, ada background, okay, and then you boleh pilih background. Tapi itulah macam tadi saya kata, be careful when using images as a background. Sebab kita tak nak nanti tulisan tu ataupun kita punya information tu tenggelam lah disebabkan oleh background kita. Okay, so selalunya saya memang, for me, untuk hasilkan presentation yang professionally look, jangan banyak guna background yang berasaskan kepada image. Texture still boleh consider lagi. Texture, ini texture ya. Texture boleh consider lagi. Okay, but images, heavy images, yang tu saya tak recommend lah. Okay, next. Next saya nak tunjukkan carta kan. Ada pie chart tu. Okay, actually pie chart pun kita boleh masukkan dekat elemen. Okay, kalau you tengok dekat elemen. Okay, ada satu dekat sini charts. Okay, so kalau you tengok sini dia ada banyak pilihan charts. Okay, you klik tu dia akan keluar lagi pilihan-pilihan chart. So yang ni you boleh pilih mana yang you nak guna. And then katalah you nak ambil yang ni, klik sini, dia akan masuk template dia. So kat sini dia automatic dia ada 1, 2, 3, 4, 5 item. Okay, so katalah item tu ni you nak tukar kepada contoh Facebook. Okay, penggunaan Facebook, katalah ni tentang penggunaan social media. So 50% of the teenagers are using Facebook, contohlah katakan. Yang kedua, Instagram. Okay, Instagram. Okay, so kat sini you boleh tukar dia punya value. So tadi 50, katalah sini ada, okay, maybe yang ni yang banyak kan Instagram sekarang ni. Okay, Facebook kalau teenagers dah kurang sikit dah, mungkin 30. Twitter. Okay, Twitter mungkin 20%. Okay, so ada lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup dah 10. So katalah you cuma nak ambil 3. So yang ni you boleh delete. Okay, item yang ni boleh delete. Kalau you nak tambah, you just tambah saja kat sini. Ya, item 6 dan seterusnya. Ya, boleh tambah. Okay, so carta ini akan berubah mengikut kepada data yang kita supply lah dalam ni. Okay, yang ni kalau kita nak gunakan carta yang sedia ada dalam Canva. Tapi kalau you nak ada carta yang memang you dah buat, dah ada guna Excel ke apa ke, so yang tu you ambil image lah, upload that image dan masukkan sebagai image pun boleh. Okay. Okay, so kalau carta ni you nak tukar kepada format yang lain, bentuk yang lain, you just klik dekat sini, gantikan dia kepada donut chart. Okay, so dia akan bertukar. Okay, kalau row chart, dia akan bertukar kepada row chart. Ya, menggunakan data yang sama, tapi representation yang berbeza. And then katakanlah dekat sini, saya nak letak video. Contoh macam yang tadi saya buat tu kan, dekat Canva tadi. Okay, katalah kita nak embed video ni ke dalam slide kita. So, macam biasa kita buka YouTube, kita ambil dia punya share URL tu, copy. Okay, and then dekat Canva tadi, okay, dekat Canva tadi, kita boleh paste terus. Ya, kita boleh paste terus. So, bila kita paste, dia akan terus masuk video tu kat sini. Okay, kita boleh besarkan dia.
So yang ini untuk online online. Dia akan direct link kepada YouTube. Okay, next, share. Macam mana kita nak share? So katakanlah kita dah siap dah. Kita dah siap dah presentation kita. So nanti orang boleh tambah lagi page boleh tambah page dan boleh apply template-template yang lain. Okay, so katalah sekarang kita ada 5 page dah. Sekarang kita dah ada 5 page. Dan katakanlah dah siap dah page kita ni, so kita nak share ataupun kita nak download. So macam mana cara dia? Okay, first kalau kita nak buat presentation, okay, kita boleh directly present daripada Canva. Caranya you klik dekat present ni, so nanti dia ada type standard. Okay, ada standard present. Okay, dan dia ada autoplay ataupun presenter view. Presenter view ni kita boleh tengok notes. Tapi kalau untuk online, you masuk dalam Webex, nanti audience pun nampak notes kita. So tak sesuai untuk Webex ataupun online conferencing. Tapi presenter view ni dia boleh kalau kita guna macam LCD projector, you ada presenter notes kat tepi tu. Ya. Ataupun autoplay. Autoplay ni maksudnya dia kita tak ada narrate lah, dia akan daripada satu slide, go to the next slide dan seterusnya. Okay, so selalunya saya akan buat standard. So kita klik dekat standard dan present. So bila present, dia akan bawa kepada presentation view. Penuh lah. So sekarang saya boleh present. Okay, so this is my first slide. I will introduce you to the topic. Blah, blah, blah. So, and then kalau kita nak go to the next, you click next sini. Okay. So this is the second page, you explain the second page and then you can go to the next slide. Okay, dan yang paling best yang saya kata tadi kan, Canva ni kita boleh buat live tau. So bila buat live, you ada satu function dekat bawah ni yang mana kita boleh crowdsource questions live daripada audience. So you boleh klik dekat sini. Okay, kalau you nampak, dia akan ada Canva start new session. Okay, dan dia akan ada kod. Okay, 361055. 361055. Okay, nampak tak? Okay, ambil smartphone. You pergi dekat browser. You pergi canva.live. Canva.live. Go. So nanti dia akan minta kod untuk dimasukkan di situ. 361055 dan dia akan bawa kita kepada satu interface wow your presentation dan kita boleh masukkan soalan. Okay, boleh tak sesiapa cuba? Okay, contoh kata kat bawah ni saya nak buat saya nak type a questions ataupun mungkin feedback ke. Saya nampak dah ni ada wow Canva. Bistami. Oh, good. Thank you, Bistami. Okay, so wow Canva and then anonymous testing. Okay, and then you post. See? So ini adalah contoh macam mana kita boleh buat live presentation dan pada masa yang sama kita boleh ada interactivity ataupun activities dengan audience. Contoh kalau macam kita nak audience kalau ada soalan, dia letak dalam ni. Ataupun kalau ada feedback ke, dia letak dalam ni. Okay. So Khaliza, hi. Okay, hi. Anonymous. Anonymous ni sebab dia tak masuk nama tadi. Masa dia nak post komen tu, dia tak masukkan nama. I got it. Yes. Thank you. You got it. Great. So ini adalah contoh penggunaan Canva Live. So maksudnya semasa kita buat presentation live, kita boleh set kepada Canva Live dan kita boleh crowdsource lah. Maksudnya kita boleh dapatkan feedback daripada audience. So instead kalau kita nak guna Mentimeter ke, nak guna tools-tools yang lain, kita boleh guna directly daripada sini. Okay. Raja, hi, nice. Hawa, nice. Hi Raja. Hi Doktor. Okay, sorry. Okay, thank you. Alright, so that's an example of Canva Live. Satu contoh macam mana kita nak present. Okay, kalau katalah saya nak sambung, saya boleh hide. So katalah ni sekarang saya tengah bagi presentation. Okay, so bila saya nak tengok soalan, saya tekan show dan kita boleh discuss soalan tu. Ataupun we can interact from there. Saya boleh pick up on the questions dan jawab soalan. Okay, and then katalah saya nak sambung kepada presentation saya. So saya hide di sini. Okay, hide and then saya continue presenting.
Okay. Okay, saya continue presenting. Tunjuk video. Okay, so play video daripada sini pun boleh. What's up guys, Iova here and welcome to a brand new video on the channel. Now in today's video, I'm going to be teaching you how. Okay, so katakanlah dah selesai, dah habis, so kita end session. Okay, end session. So itu contoh kita presenting secara live. Okay, dan kita dah boleh tamatkan presentation. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua adalah present and record. So you click kat sini, present. And then you record. Go to recording studio and then you record. Okay, cuma kelemahan dia sebab yang ni dia masih lagi dalam beta. Beta maksudnya masih dalam pembangunan, belum fully version lagi. So bila you record, you kena katakanlah slide you ada 24. Kalau you terstuck di slide yang ke-15, you macam tersasul ke apa ke kan? Then you kena stop dan you kena ulang balik. Which is like ada masalah sikit lah di situ. So ini contoh macam mana kita boleh buat recording. So bila you start recording, dia akan record lah. Okay, so now I'm recording this screen. Okay, nampak tak? Saya akan keluar muka saya dekat bawah ni. So bila saya dah selesai page ni, saya tekan next. Dia akan pergi kepada next slide. Okay. Okay, so saya explain slide ni. Okay, and then end recording. Bila dah tamat, kita end recording. So dia akan render the video tu ya untuk dia upload the recording. Okay, so lagi lama masa yang kita ambil untuk buat recording, lagi lamalah masa yang digunakan ataupun yang diperlukan untuk dia render ataupun upload the recording. Okay, yang ni konsep video recording lah. Ya. Okay, so yang ni agak lama lah saya tak nak tunggu. So saya just cancel. Okay, so katalah saya dah tamat yang ni. Back to editing akan bawa kita semula kepada Canva lah. Ya. Okay, so saya tak nak dah present and record. Okay, itu satu cara lagi. Okay, selainnya you boleh share link. Share link ataupun download. Bila download ni boleh download dalam bentuk PDF lah ataupun Microsoft PowerPoint. Okay, yang ni nanti boleh cuba sendiri sebab dia ambil masa sikit lah bila nak download ni. Okay, so untuk share link, katalah slide ni dah siap ataupun ni, you ambil share link. Ni copy je lah dan link ni lah yang kita berikan kepada audience ataupun